Baiklah, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara Bahas yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan Alhamdulillah hari ini dalam Ruang Bicara Bahas ini kita dapat bersiaran dari studio kami di Wisma Bernama, kerana sebelum ini kita bersiaran disebabkan oleh PKP, kita bersiaran dari rumah saja, tetapi Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama di studio Ruang Bicara ini, dan kita ada dua tetamu yang cukup hebat untuk bercakap tentang isu yang kita pilih hari ini. Isu kita ialah anak tanpa warga negara, apa penyelesaian? Baik, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal yang merupakan Pesuruhjaya Kanak-kanak di Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ataupun Suhakam. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Lama kita tak bersama tu ya. Ya, betul. Tak dapat bersemuka lah. Betul. Dan ada. cuma tak selesa sikit, kita terpaksa mematuhi SOP yang ditetapkan. Face mask mesti digunakan. Baik, kita juga ingin mengucapkan selamat datang barangkali buat pertama kalinya di program Ruang Bicara ini kepada Puan Malini Ramalu yang merupakan Pengarah Perlindungan Sosial di Persatuan Jaringan Pembangunan Manusia Luar Bandar ataupun di HRAA Malaysia. Jadi Puan Malini, apa khabar? Baik. Betul ya sebutan Malini ya? Betul, Malini. Okey, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang sebenarnya cukup penting sebenarnya, satu topik yang sebenarnya juga menjadi perbincangan pelbagai golongan. Jadi kalau anda juga mungkin ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, kami benarkan anda untuk memanggil kami di 03-2697-9767 dan juga di 03-2697-9768. Baik, kenapa kita memilih topik ini sebenarnya Datuk ya? Saya tertarik hati sebenarnya dengan artikel yang ditulis oleh Dr. Nur Hafizah Muhammad Badrul Afandi. Dia menyatakan bahawa istilah warga negara merujuk kepada rakyat sesebuah negara terdiri daripada penduduk asli tempatan ataupun orang asing diterima menjadi rakyat mengikut undang-undang. Banyak lagi sebenarnya perkara yang dibangkitkan. Tetapi mungkinlah buat permulaan ini Datuk, how serious ataupun betapa seriusnya sebenarnya bila kita bercakap tentang anak-anak tanpa warga negara ini. Terima kasih. Saya rasa isu ini sangat serius kerana dia melibatkan kanak-kanak dan saya selalu sebut kanak-kanak ni tak minta pun dia dilahirkan sedemikian dengan takdir Allah lah dia dilahirkan dan berada di Malaysia, dan dari segi itu dia tidak sepatutnya menerima kesan daripada kelahiran dia itu menyebabkan dia sehingga tidak ada dokumen dan tidak ada status kewarganegaraan. Jadi bagi saya ini perkara yang serius, dan kalau kita nak cakap mengenai kesan tak ada warga negara ni ialah bayangkan kalau seorang pelarian pelarian tu datang daripada negeri A, paksa lari dari negeri dia, dia ada negeri dan dia ada kewarganegaraan. Tetapi dalam keadaan anak tanpa warga negara ini, dia lahir di negara kita dan kita nak hantar dia balik ke mana? Itu persoalannya. Dan kemudiannya dia dianggap warga asing tanpa dokumen. Mungkin kadang-kadang disamakan dengan parti dan sebagainya. Dan dia tak dapat hak dia sebagai kanak-kanak. Kita tahu di bawah Konvensyen Hak Kanak-kanak, kanak-kanak mempunyai hak asas. Ada 4 hak asas daripada konvensyen itu. Satu, dia tidak boleh didiskriminasi. Yang kedua, dia ada hak untuk hidup, membangunkan diri dan meneruskan kehidupan. Yang ketiga, dia ada hak untuk bila kita membuat sebarang keputusan, kita memikirkan kepentingannya, best interest principle kita panggil. So kita nak buat dasar, kita buat bajet pun kita kena fikir apa yang terbaik untuk anak ini. Dan kemudiannya yang keempat ialah hak dia untuk mengambil bahagian atau suaranya didengar. So itu prinsip asas Konvensyen Hak Kanak-kanak. Dan dari segi itu kalau dilihat hak kepada pembangunan diri dan sebagainya, dia ada hak pada pendidikan, hak kepada perubatan percuma, hak makan minum. Jadi bila dia tak ada status ataupun tak ada kewarganegaraan, dia pergi sekolah kena bayar yuran
warga asing lah. Kalau dia boleh pergi ke sekolah. Kalau dia tak ada sijil kelahiran, dia nak pergi sekolah. Mana sekolah yang nak terima dia? Sebab setahu saya, sejak saya di Suhakam tu sebagai Pesuruhjaya Kanak-kanak, komplainnya ialah pergi ke sekolah untuk daftarkan anak, guru akan tanya, ada surat beranak, ada apa-apa dokumen supaya kita boleh. Kalau tak ada dokumen, kena mohon kat tempat lain dulu, dapatkan dokumen baru kita boleh daftarkan di sekolah. Jadi dia telah dinafikan hak kepada pendidikan. Pergi hospital, yuran untuk pendaftaran masuk tu RM100 dia kena bayar. Kalau kanak-kanak sebenarnya mendapat perubatan secara percuma. Jadi itu saya rasa hak yang paling basic, paling asas lah untuk dia meneruskan kehidupan. Kita bercakap tentang hak, Datuk, ya. Jadi tetapi apa masalah sebenarnya yang sehingga berlaku perkara seperti ini? Okey, masalahnya bagi saya, anak tanpa warga negara ni ada banyak kategori. Yang banyak kategori itu, kategori pertama yang saya nampak ialah di mana kita ada, kalau kita lihat pada perlembagaan, seseorang mendapat kewarganegaraan melalui operation of law, mengenai melalui automatic, mengenai undang-undang. Maknanya dalam artikel 14 itu disebut ibu atau bapa warga negara, anak akan menjadi warga negara. Okey. Kita ambil yang asas, dan sepatutnya anak-anak daripada ibu, tetapi peruntukan itu sendiri mempunyai jadual, dan kemudiannya membuat beberapa kekecualian lah bagi saya. Dalam kes ibunya seorang wanita Malaysia tapi kahwin dengan warga asing dan anak lahir di luar negara, anak tu terpaksa ambil kewarganegaraan ayahnya. Saya kata terpaksa, kenapa? Sebab kebanyakan kes ibu tak nak anak tu ambil kewarganegaraan ayah. Cuma keadaan menyebabkan anak itu lahir di luar negara. Mungkin kadang-kadang lahir di negara ketiga. Kes yang saya ada, dia lahir di negara ketiga. Bila dia lahir di negara ketiga, dia dapat sijil kelahiran. Katalah pasangan itu maknya Malaysian, bapaknya daripada India, ya? Dan kemudiannya anak lahir di Sri Lanka. Sekitar ini contoh. Dan apabila anak lahir, sebab bapa bekerja di Sri Lanka, lahir dapat sijil kelahiran Sri Lanka. Lepas tu dia nak tanya, ni anak nak minta warga negara Malaysia. Ibu pergi ke kedutaan, dia kata bapa dia siapa? Bapa dia A, warga negara India. Lepas tu bila tengok bapa tu sebenarnya bukan warga negara India, tetapi warga negara Britain. Dia second citizen lah, maknanya dia pindah ke England dan dia dapat British citizenship. Kerana anak tak lahir di England, dia tak boleh pas dia punya kewarganegaraan pada anak tu. So anak tu patutnya tak boleh jadi warga negara Sri Lanka, sebab dia bukan Sri Lankan, dan dia tak boleh juga mengambil warga negara ibu sebab dia lahir di luar negara, kerana peruntukan undang-undang itu. Itu bagi saya sesuatu yang sangat absurd lah, pelik, dan sangat mendiskriminasi wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing, dan mendiskriminasi anak itu semata-mata kerana dia dilahirkan di luar negara dan bapaknya bukan warga negara. Itu kategori pertama. Ramai orang kata itu bukan stateless, bukan orang tanpa warga negara, sebab dia ada warga negara bapaknya. Tapi dalam kes yang saya sebut tadi, dia memang tak dapat, ke sana tak boleh, ke sini pun tak boleh. Okey. Dan kita ada banyak kes sedemikian. Yang keduanya ialah anak-anak daripada warga negara Malaysia, mungkin ibu atau bapanya warga negara. Kalau ibu, dia sangat mudah. Kalau anak itu anak tak sah taraf, ini sesuatu yang dasar yang saya rasa sangat mendiskriminasi laki-laki lah pula. Kalau laki-laki Malaysia hanya bapa biologi, maka anak itu tidak boleh menjadi warga negara. So dia mementingkan pasangan mesti berkahwin, dan daripada perkahwinan itu anak tu lahir. So kalau anak tu lahir awal daripada perkahwinan, anak tak boleh dapat warga negara. Dan yang ketiganya juga yang menyebabkan anak boleh tidak ada warga negara ialah masyarakat yang duduk di pendalaman, ya. Masyarakat asal yang bagi saya di Sabah dan Sarawak terutamanya, kerana jauhnya nak pergi daftar anak. Kadang-kadang kalau kita tengok
minitnya pengkeranan tak ada, surat kelahiran. Dan di Sabah dan Sarawak mereka boleh berkahwin secara adat. Bila berkahwin secara adat tak ada dokumen. Jadi dia disahkan oleh ketua adat dan sebagainya. Jadi bila mereka pergi untuk mendaftarkan perkahwinan, kalau dia kahwin seorang natif dan seorang bukan natif, diperlukan saja perkahwinan. Jadi kata kami dah kahwin. Dan itu tidak diterima oleh JPN. Dan bagi saya anak-anak ini yang ramai di Malaysia, sangat ramai kerana dia tak ada, kalau ada birth cert pun ditulis dekat situ dia bukan warga negara. Sedangkan dia boleh buktikan bahawa dia dah kahwin secara adat dan duduk, dan nenek moyangnya sudah beratus tahun duduk di Malaysia. Jadi itu kategori yang seterusnya. Nanti kita sambung lagi. Itu sangat penting itulah kenapa kita ada ramai anak tanpa warga negara. Kita juga nak sentuh tentang statement yang dibuat oleh seperti apa yang ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Malini. Beliau mengatakan bahawa kelahiran di negara ini tidak membolehkan seseorang individu memperolehi kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Apa yang boleh kita fahamkan? So, sebenarnya dalam perundangan kita, dalam perlembagaan kita ada selalunya dalam nationality law mana-mana country dia ada combination jus soli. Jus soli lahir di tanah, tempat lahir. And then kita ada jus sanguinis. Jus sanguinis adalah berdasarkan tempat kelahiran di mana pertalian darah jika bapa atau ibu adalah warga negara. So kita ada combination dua-dua ni. Sebagaimana Prof ada share tadi kan, kita punya status ni dalam negara lelaki tak ada kuasa. So that's why we have the situation di mana walaupun dia warga negara Malaysia tanpa perkahwinan sah, walaupun kita ada pertalian darah, anak tu tidak akan dapat warga negara. And when we speak about the case of wanita yang tidak boleh bagi warga negara overseas ni, it's because of jus soli. Suddenly kita ada combination dua-dua. We don't want to stick to one. So it is definitely not true lah that kita just because lahir di Malaysia tak boleh bagi. So we do combination. But the thing is, it's also important kita nak tengok that today children are suffering. Children are becoming victim. So how can we continuously to say that tak ada perkahwinan tak boleh? What will we do with these children? Sebab you can't say mother can give citizenship sebab kita ada situasi where the mother is stateless. Kalau stateless memang tak boleh kahwin. How would you do with that? Then you got Malaysian father also no use. You continue follow and then generation kita ada stateless. And then more and more kita ada mak larikan diri. And then we left with the father with the child. What do you do? So we have to solve the situation kan. So it's not fair kita macam victimize the kid just for the sake that this is what the perlembagaan say. Perlembagaan actually supports children. They protect children. So, Okey, banyak lagi perkara yang saya nak bangkitkan, tapi kata penerbit mungkin ada baiknya juga kalau kita berehat dulu buat seketika, dan kembali nanti kita akan sentuh banyak betul persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya bangkitkan kepada kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita berehat hanya buat seketika. Baik, kita kembali semula ke Ruang Bicara Bahas. Masih lagi bercakap tentang anak tanpa warga negara, apa penyelesaiannya. Dan saya ingatkan lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami dan bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang cukup penting ini. 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, tadi apa yang disebut oleh Puan Malini sebenarnya menarik, Datuk ya. Ini kita ambil contohlah yang berlaku ialah tentang apa ni, bagi anak tidak sah taraf kewarganegaraannya ditentukan oleh ibu dan bukan bapanya, dan hal ini termaktub di bawah Seksyen 17 Jadual 2 bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Dan kedudukan ini jelas apabila Mahkamah Persekutuan dalam penghakimannya baru-baru ini memutuskan seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang juga anak kepada seorang lelaki warga tempatan dan ibunya warga Filipina tidak berhak mendapat kewarganegaraan Malaysia. Adilkah undang-undang ataupun peraturan seperti ini sebenarnya, Datuk? Itu yang saya ini pun sebut tadi ya, itulah diskriminasinya. Kita kena balik, kalau kita tengok keputusan kes
CTEB. Nama kes tu CTEB yang disebut oleh penulis tu. Dalam kes itu mahkamah dalam 3 lawan 4, majoritinya 4, yang 3 lagi tu termasuk Ketua Hakim Negara sendiri yang untuk memberikan anak itu status kewarganegaraan. Tetapi kerana majoriti 4 tidak bersetuju kerana Seksyen 17 itu tadi. Walau bagaimanapun, kalau kita baca penghakiman daripada Ketua Hakim Negara dan beberapa hakim yang merasakan peruntukan itu mendiskriminasi kanak-kanak itu, dan kemudiannya juga adalah dia tengok sejarah perlembagaan, kenapa kita memasukkan peruntukan itu dalam perlembagaan di bawah jadual dan juga dalam Seksyen 17 itu. Dan dari situ juga kita dapati bahawa dia ada apa saya nak panggil ketidakseimbangan di situ. Cuba kita fikir ya. Kita ada akta pengesahan Legitimacy Act, kesahtarafan anak, kesahtarafan. Jadi Legitimacy Act ni terpakai kepada orang bukan Islam sahaja di Malaysia. Dan anak yang lahir tidak sahtaraf boleh disahtarafkan dengan perkahwinan terkemudian mengikut tarikh dia ibu bapanya berkahwin. Jadi kalau kita tengok akta itu, bila ibu bapa sudah berkahwin, anak itu seperti anak yang lahir dalam perkahwinan mengikut tarikh ibu bapa berkahwin. Dan kemudiannya mereka memohon untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi anak mereka. Dan anak itu memang bapaknya warga negara Malaysia. Dan kalau tengok artikel 14, anak itu memang berhak sebab bapa, ibu atau bapa warga negara boleh mesti memberikan kewarganegaraannya kepada anak-anaknya. So, itu bawah artikel 14. Jadi dalam keputusan kes itu, yang ketidakadilannya ialah satu, ada diskriminasi dalam artikel 14. Dan kita tahu bila kita tanda tangan dan meratifikasi SIDO. SIDO ni Convention menghapuskan diskriminasi terhadap wanita. Dan kita memasukkan perkataan gender dalam artikel 8. Artikel 8 ni ialah kesamaan di sisi undang-undang, tak boleh didiskriminasi atas sebab kelahiran, atas sebab warna kulit, sebab agama, bangsa, dan juga gender. Itu peruntukan yang baru, perkataan yang baru kita insert pada tahun 1999 kalau tidak salah saya. Jadi dengan pindaan itu, sepatutnya kerajaan, bila dia dah tanda tangan SIDO, dia dah pindah perlembagaan artikel 8, maka dia juga patut pindah artikel 14 Seksyen 17 itu, kerana ia mendiskriminasi wanita atas asas gendernya. Dan dari segi itu juga anak dah didiskriminasikan. Dan kalau kita baca penghakiman itu juga, penghakiman minoriti, bukan majoriti. Majoriti pun sampai membuat andaian. Dia kata sepatutnya permohonan ini dibuat di bawah artikel 15. Misalnya dia, kalau 15 itu atas budi bicara menteri. Bagi saya, itu anak warga negara Malaysia dan ibu dan bapanya dah berkahwin. Tidakkah kita merasa pelik bahawa anak yang sudah disahtarafkan melalui perkahwinan terkemudian mengikut undang-undang yang ada di Malaysia tidak mendapat kewarganegaraan, sedangkan ibunya dah jadi penduduk tetap. Mungkin adik-adik yang bawah sudah menjadi warga negara. Jadilah satu situasi dalam satu rumah, seorang bapa warga negara Malaysia, mak mungkin penduduk tetap, belum diberi taraf kewarganegaraan. Anak nombor 1 bukan warga negara Malaysia, mengikut warga negara ibu iaitu Filipina. Adik-adik yang lain warga negara Malaysia. Di situ bagi saya akan berlaku, even dalam keluarga itu sendiri akan rasa tidak puas hati. Bayangkan bila bapa atau ibu ini meninggal dunia, dia nak kena balik ke negara asalnya, sedangkan inilah negara tempat dia dilahirkan. Dia lahir di Filipina, tetapi dia dibesarkan dan ibu bapanya menetap di Malaysia. Okey, kita akan dapatkan pandangan daripada Puan Malini juga selepas ini, tapi saya difahamkan kita ada pemanggil yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah, saya difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi Dato'. Ya, silakan Dato'. Saya sangat-sangat suka lah kepada suakan dan juga Dato' dan channel Astro Bernama ni. Ya. Saya sangat-sangat suka dengan tajuk ni. Okey. So, adakah satu cara, satu saluran untuk mengatur orang-orang yang sebegini? Budak-budak yang tidak ada dokumen tapi di lain sini ada segala-galanya. Tidak salah bagi kerajaan kita Malaysia membagi satu saluran untuk berurusan dengan perkara ini. Kalau kita pergi ke sana, pergi ke sini, tidak ada saluran yang boleh membantu. Jadi siapa yang harus dipersalahkan? Budak-budak ini adalah budak yang seperti budak. Saya masa kita, dia memerlukan, tidak penting warga negara, buat apa dia warga negara, dia masih budak juga. Walaupun bukan warga negara, dia boleh mencari nafkah apa sekalipun. Tapi sijil ataupun surat perjalanan, kuat supaya budak ni boleh ke sekolah ke manakah, tidak sepentingnya. Tidak sama sekali warga negara. Apakah salahnya? Kalau orang-orang ini memanggil negara-negara yang jiran ni datang konsul dia, duta dia minta kepada duta ini, dia komplain, bukan kita malu. Sedangkan dia tidak dapat apa-apa dokumen. Bagilah dia dokumen. Tak perlu warga negara. Bagi dia dokumen supaya dia boleh berjalan dengan ibu bapa. Kasih satu saluran. Kasih satu saluran hak untuk negeri Sabah, Sarawak dan seluruh Semenanjung. Dan sepatutnya diselesaikan. Warga negara itu tidak penting. Siapapun boleh hidup tanpa warga negara. Tapi itulah yang saya minta, saluran tu. Saluran tu nanti kalau kita minta kepada negara jiran, datang di sini bukan salah. Jadi siapa dipersalahkan? Siapa disama, siapa dipahan? Tolonglah saluran tu. Sebab ramai di Sabah ni. Ramai mempunyai dokumen-dokumen yang begini ni di Sabah. Bagi satu saluran. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Dato' Gulam dari Sabah. Satu pandangan yang cukup ikhlas dan penting sebenarnya untuk kita fikirkan secara serius. Mungkin Puan Malini, anda ingin memberi respon tentang apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi, Dato' Gulam dari Sabah. Silakan. Berdasarkan cerita Dato' Gulam, you can see his frustration, penderitaan orang Sabah tanpa dokumen, sampai they're no more asking about citizenship. They're asking, just give me a basic document. Because identity document yang kita ada ni, it seems like hak-hak yang untuk live, ability to makan pun, it depends on that document. Nak dapat kerja pun depends on the document. So it seems like, citizenship doesn't matter. Just bagi I satu document, I boleh kerja, I boleh makan, I boleh hidup. It has come to that point. And it is a frustration when we should be speaking about having a citizenship to be protected by the law. Because each country has its own law, kan? So I would say it's really painful to have someone to just tell me that identification is enough. I don't want citizenship. Dari pandangan Puan Malini sendirilah, dari kajian yang anda lakukan bersama-sama dengan Persatuan Jaringan Pembangunan Manusia Luar Bandar, Persatuan Jaringan Pembangunan Manusia Luar Bandar, Pengarah Perlindungan Sosial. Apakah berapa ramai sebenarnya kanak-kanak yang sedang menghadapi masalah tidak ada kewarganegaraan? Okey, ini berdasarkan daripada artikel perkara 15A KDN, di mana aplikasi yang sedang diproses, tak silap saya 2018 sampai sekarang, kita ada almost 31,000. Okay, this is definitely not included daripada Sabah, daripada pendalaman, ataupun mereka yang tidak tahu that mereka boleh buat aplikasi melalui salah seorang ibu bapa yang Malaysia, ataupun anak angkat, anak terabai ni kalau tidak diangkatkan, dia mungkin tak ada dalam this particular perkara. So it is very concerning sebab this number of cases yang kita belum proses lagi, belum bagi dia warga negara lagi. These people might be dalam lingkungan 21 tahun ke bawah and no future. Dia ada cabaran-cabaran and uncertain life. Kita tak tahu dia selepas 20 tahun tu dia nak belajar ke, dia nak macam mana, status emosi dia apa. That would be the situation lah. So about 30,000 kita ada dalam JPN punya data. But again, sebab untuk dapatkan data ni kita perlukan resources and none of us have been able to collect the data. It's very difficult. Even though DRA ada buat data collection, that was back in 2014. But it's very difficult untuk maintain data sebab I cannot stop you from lahirkan anak juga. I mungkin datang collect the first anak.
5 years later, I datang tengok, you mungkin ada 2 anak. And it's not fair for me to tell you stop lahirkan anak juga. Because your life have to continue, kan? So it's very, very hard to collect data as well. But JPN should really encourage to collect this. But one good thing, Department of Statistics during the bancian, dia ada bagi satu kolom untuk record if you are stateless. But bukan semua orang identify dia as stateless. They don't know what it means. So baik, sesuatu yang penting juga barangkali kita lihat di sini, apa ni, Prof Datuk, menganugerahkan taraf kewarganegaraan itu dianggap sebagai satu anugerah yang cukup penting dan tertinggi sebenarnya. Ia tidak semudah seperti apa yang kita jangkakan. Tetapi dengan apa yang berlaku ini, apakah ada juga pihak yang mungkin akan take advantage dan sebagainya, yang mungkin akan memberi laporan-laporan yang bersifat menipu dan sebagainya untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan itu? Apa yang perlu kita lihat secara serius dalam isu seperti ini sebenarnya? Sebenarnya saya rasa KDN lah, yang Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Pendaftaran biasanya ini jawapan yang biasa mereka sebut, ini isu keselamatan, isu security, untuk memberi seseorang kewarganegaraan bukanlah perkara yang mudah. Itu government punya stand. So kita mengambil kira pandangan tersebut. Tetapi kita juga sedia maklum peruntukan undang-undang kita ada, dan kita tahu kita mengambil konsep common law dalam undang-undang common law ini. Kita bawa kes ke mahkamah, pergi mahkamah tinggi, boleh rayu mahkamah rayuan, dan boleh berayu ke mahkamah persekutuan. Dan keputusan terakhirnya mahkamah paling tinggi memberi interpretasi tertentu kepada apa-apa yang diminta oleh seorang yang nak mendapatkan kewarganegaraan. Jadi menginterpretasi peruntukan perlembagaan itu juga sangat penting bagi saya. Dan kita perlu akur bahawa kalau mahkamah sudah membuat interpretasi tertentu, maka kita perlu mengambil tindakan-tindakan yang tertentu. Saya nak ambil contoh yang paling baru ini dalam kes Suriani Kempe, di mana di Mahkamah Tinggi, mahkamah memutuskan seorang ibu dalam perkara artikel 14 itu disebut bapa, tetapi Mahkamah Tinggi memutuskan bapa itu juga bermakna ibu. Dan itu bagi saya interpretasi yang diberikan oleh mahkamah, dan yang sekarang kerajaan sedang merayu keputusan tersebut. Sebab dari segi itu kita perlu melihat situasinya. Kalau Puan Malini kata ada 31,000 dan kita kanak-kanak tanpa dokumen ini, dan dia memberi kesan yang sangat panjang sampai keturunan-keturunannya juga akan mengalami masalah. Dan kanak-kanak ini bagi saya akan masih duduk dalam apa kita kata vicious circle, dan tidak boleh keluar daripada untuk memperbaiki masa depan dia, sebab dia tak ada dokumen, dia susah dapat kerja, dia senang dieksploitasi. Dan ini kita perlu lihat secara jelas kenapa kita rasa kerajaan perlu memikirkan. Tadi Datuk Gulam tu dah sebut, dah sampai ke tahap tak apalah, tak nak bagi warga negara pun tak apalah. Kalau kita asyik kata ini isu security, adakah berjuta yang tanpa dokumen ini, dan tunjukkan kepada kita siapa yang akan mengambil kesempatan. Di negara kita, isu mengambil kesempatan ni kita tak payah cakap lah. Memang ramai yang akan join in the wagon, akan kata, oh saya juga warga negara, saya pun patut diberikan bla bla bla. Tapi kita sebagai pembuat dasar, saya rasa patutlah jelas sebenarnya apa maksud kita nak beri dia warga negara di bawah artikel 14, apa maksud kita nak bagi warga negara di bawah artikel 15, itu satu. Dan kita kena buat penelitian. Jadi SOP itu perlu ada di JPN, sebab yang saya dengar daripada pengadu yang datang ke pejabat saya, dia kata bila kami dapat memohon untuk mendapat kewarganegaraan untuk anak, kita akan dapat satu surat duka cita dimaklumkan. Tapi dia tak cakap apa yang tak cukup, kenapa kita tak dapat. Bagi saya itu tak boleh berlaku. Dan tempoh masa menunggu yang lama. Jadi kita berharap, kita tahu KDN dah sebut dia akan gunakan SOP yang diluluskan pada tahun 2020.
Alhamdulillah. Dan cuma alasannya lambat tu sebab PKP. Okey. Kita harap sekarang ni dah PKP dah berakhir, maka semua permohonan itu patut diproses, dan jika ada yang tidak berjaya, mesti beri alasan apa yang tak berjaya. Macam mana dia nak mohon supaya dia boleh jadi berjaya. Dan dari segi itu juga SOP ini akan menentukan kes-kes yang nak cuba mengambil kesempatan. Jadi saya rasa kita perlulah ikhlaslah dari segi ni, sebab kita tahu penderitaannya sangat perit bagi keluarga dan anak-anak tanpa dokumen ini. Dan kebanyakan mereka, kalau saya sebut di Sabah tu, sebab mereka tak pergi sekolah dan hidup dalam keadaan yang sedemikian, dan kalau bekerja pun dibayar gaji yang sedikit. Jadi ini adalah satu ketidakadilan, dan bagi saya kita perlu menentukan apa yang kita rasa tutup semua lubang-lubang yang mana orang boleh ambil kesempatan. That's the first thing. Dan kita perjelaskan kepada rakyat bahawa ini adalah satu proses yang sedang diambil tindakan. Okey, saya nak dapat pandangan Puan Malini. Ini satu lagi perkara yang menarik yang dibangkitkan dalam artikel inilah. Bagi kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara daripada perkahwinan antara bangsa yang sah, terdapat diskriminasi gender apabila Perlembagaan Persekutuan di bawah Seksyen 1C bahagian 1/C bahagian 2 jadual kedua hanya membenarkan bapa warga negara Malaysia untuk mendaftar kelahiran anaknya di Pejabat Kedutaan Malaysia di negara berkenaan walaupun ibunya bukan warga negara. Jadi kedudukannya bagaimana? Which is pretty obvious why kita ada such kind of discrimination. Why father can? And I think it goes back to our colonial law, kan? Common law. Even Britain and all the Commonwealth countries kita practice. And it's very patriarchal, saya rasa. Masa undang-undang itu was created, I think the assumption is kalau wanita ada kat luar negara, dia tak akan taat kepada negara kita. I think that's the assumption. And so tak payahlah bagi warga negara untuk anak-anak dia, biar dia ikut dia punya suami. And men, okay, forever you are our property. Is that how it is? And suddenly ada that kind of setting. And I think pada masa sekarang this has to change. We are travelling in and out of countries. And for me, my country is my home. My country is my mother. And if I feel threatened, I need to come back to my country. And I don't see why is it wrong a woman like me is allowed to come back and have citizenship of my kids of the same as me. So why is that not possible? So I think that is very concerning, and we have to change the law to ensure that women is able to pass on citizenship overseas. Ini saya nak kongsi bersama dengan Datuk pengalaman yang saya cerita awal tadi lah. Pasangan suaminya orang Malaysia, isterinya orang Indonesia. Tak tahulah sama ada mereka berkahwin secara sah ataupun tidak. Tetapi yang menariknya ada 3 anak. 2 anak sudah pun mendapat taraf kewarganegaraan. Tetapi ada seorang anak perempuan yang sehingga kini yang sudah pun berusia lebih 25 tahun barangkali, masih sehingga detik ini belum lagi mendapat taraf kewarganegaraan itu. Di mana silapnya atau apa salah sebenarnya? Kita hanya boleh assume, kita boleh assume kemungkinan besar masa dia dilahirkan ibu bapanya belum berkahwin. Sebab dalam undang-undang kita anak tidak sah taraf itu mengambil warga negara ibunya. Sebenarnya sama dalam semua hal. Kalau dari segi tanggungan dan sebagainya, memang ibunya yang perlu menanggung. Baik bawah common law, baik bawah undang-undang Islam. So itu yang jelas. Tetapi kemungkinan dalam kes tu dia dah lahir, baru ibu bapanya kahwin. Bila ibu bapanya kahwin, adik-adik memang dapat warga negara lah. Tapi abangnya mendapat taraf kewarganegaraan. Oh, dia ada abang? Oh, abang ada. Kalau begitu tidak mungkin, sebab kalau abangnya dapat, dia tak dapat. Mungkin kecuaian ibu bapa. Tidak melaporkan. Tidak merakamkan. There is a possibility that dua-dua memang bukan warga negara, pada abang dah apply dapat status, dan anak kedua tak dapat status.
status lagi. Ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan juga. So both possibilities ada. Dia kadang-kadang bergantung kepada itulah sebab bagi saya kadang-kadang kesempatan yang diambil itu dan ada berlaku kesilapan di mana-mana. Abang dapat, dia tak dapat. Saya ada kes yang sama di mana ibunya warga negara Indonesia juga, bapaknya warga negara Malaysia. Mereka tidak, katanya sudah berkahwin. So bila sudah berkahwin, patutnya kedua-dua anak dapat kad sijil kelahiran Malaysia. Bukan, sijil kelahiran memang ada, tetapi dalam ruang tu ditulis bukan warga negara. Dan bila kita tanya kenapa begini, dan kita nak dapatkan anak itu status warga negara sedangkan bapanya warga negara, abang dapat, adik tak dapat. Yang itu yang kita rasa ada sesuatu, sebab itu rakyat meminta apa SOP-nya, apa yang you tengok, seorang dapat, seorang tak dapat, sedangkan mereka adik-beradik. Yang ini saya rasa perlu diperjelaskan. Sometimes kita submit ke JPN ni dokumen yang sama, tapi abang dapat, adik tak dapat. How is it unfair? So macam mana proses pemberian kewarganegaraan? It's a question so there. kita nak tahu apa prosesnya dan bagaimana perkara ini boleh berlaku. Itu satu. Dan dalam kes ini, kalau dia tak ada abang tadi tu, saya ingat memang ibu bapa tak berkahwin dan kemudiannya berkahwin. Dalam kes anak tak sah taraf ni sama dengan kes CTEB yang kita sebut tadi, yang mak dia Filipina. Walaupun ibu bapa tu sudah berkahwin, dia tak dapat juga kewarganegaraan, dan itu menimbulkan rasa ketidakadilan, dan dalam keluarga tu rasa ketidakselesaan. Saya ambil contoh di Sabah lah. Sabah, masa saya pergi membuat pemantauan juga, kita jumpa bapaknya ada IC Malaysia, bapaknya warga negara Malaysia, ibunya ada penduduk tetap, anak nombor 1 ada warga negara, nombor 2 warga. Lepas tu nombor 3 tak ada, sebab dia kata masa dia lahirkan, dia pindah ke tempat lain, dan dia tidak daftar pun, anak tu tak ada sijil kelahiran pun. Dan kemudiannya akhir lahir anak keempat ada sijil kelahiran, tapi patutnya dia pergilah daftarkan juga, walaupun anak tu dah besar, setahun 2 tahun tak jadi hal. Sebab bagi saya dia mungkin perlu membayar denda. Sebab di Malaysia memang ada peruntukan untuk dia mendaftarkan, tetapi yang saya difahamkan, lepas tu kerajaan membuat peraturan barulah. Sekarang ini kalau nak mendaftarkan anak yang sudah agak besar, belum dewasa, dia perlukan DNA test lah. Tapi takkanlah kalau nombor 1, nombor 2 warga negara, takkanlah nombor 3 bukan warga negara dan 4 warga negara. Itu bagi saya tak ada keperluan untuk dia tunjukkan bukti-bukti yang lain, sebab dia dah ada. Dia cuma tunjuk ni anak saya, ni birth cert dia, yang ni saya tak sempat nak daftar. Sepatutnya begitu, tetapi tidak berlaku sedemikian. Okey, kita nak sambung lagi, tapi kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti. Kita masih lagi ada masa sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan beberapa lagi isu berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, anak tanpa warga negara, apa penyelesaiannya. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting sebenarnya, iaitu anak tanpa warga negara, apa penyelesaian. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan 2 tetamu yang cukup istimewa, yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal dan juga yang berbahagia Puan Malini Ramalo. Baik, Puan Malini, ini pun satu isu jugalah. Memang kebelakangan ini berlaku, sentiasa berlaku sebenarnya, pembuangan bayi-bayi, anak-anak yang tidak berdosa dan sebagainya. Dan mungkin juga adalah disebabkan perbuatan ini dilakukan disebabkan oleh perkara-perkara yang mungkin di luar kawalan dan sebagainya. Jadi ini pun menjadi satu isu yang cukup serius. Bagaimana nasib anak-anak yang dibuang ini? Apakah taraf mereka sebenarnya bila kita bercakap tentang kewarganegaraan ini? Setakat ini kanak-kanak yang terbuang ni akan direfer kepada JKM. Dalam pengalaman saya dan Dra Malaysia kebanyakan yang direfer kepada JKM ni mereka diberi dokumen MyCAS, dokumen IC hijau, yang setiap 5 tahun you boleh renew, tapi mereka tidak diberi hak untuk
buat application kepada warga negara. Mereka tidak diberi. But on the other hand, dalam perlembagaan kita ada safeguard untuk foundling. Safeguard means dia protection lah untuk anak-anak terbiar, but we never implemented it. So dalam safeguard ni 19B, it states that kalau anak yang terbiar ni it is foundling, technically masa dia jumpa, tempat dia dijumpa itu is actually the birth date, the place of birth, and status kewarganegaraan tu it's assumed that dia dilahirkan kepada permanent resident, which translate anak itu akan dapat automatic citizenship. That is in our law, but we never practiced it. And because we never practice it, kita ada banyak orang that without document, green IC, they're just waiting. But as Prof. Azia mentioned, we had a very, very good case last week. It set a very good precedent in the cases of anak terbiar ini. Obviously, JKM is not going to be able to take care of them forever. They have to be adopted. Kita ada family who can adopt them, can provide them with proper environment. So when they have adopted them, the court case has stated that, you know, if cases where the child is terabai, then automatic citizenship should be given. So that's the status yang kita ada. I think it's a very positive note for these kids, and I think the people who have the similar cases go to the NRD, get your case sorted, because this is definitely a very big decision. Dalam hal ini sebut tentang isu ini ya Prof ya. Jadi apakah akan timbul masalah kepada keluarga ataupun kepada ibu bapa misalnya yang ingin mengambil anak angkat selain daripada apa yang Melina sebut, apa lagi yang perlu dilakukan supaya anak tersebut tidak sukar nanti untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan itu? Dia sebenarnya seingat saya lah, bila Malaysia kita ada undang-undang pengangkatan, ya. Kita ada Akta Pengangkatan tahun 1952 untuk orang bukan Islam, terpakai pada bukan Islam. Sabah Sarawak ada Akta Ordinan dan enactment pengangkatan mereka masing-masing. Untuk orang Islam kita ada Akta Pendaftaran Pengangkatan. Itu perkara yang kedua. Dan proses mengambil anak angkat di Malaysia biasanya melalui JKM. Dia mestilah melalui satu proses yang tertentu. Dan kalau anak yang dijumpai ni, misalnya dia letakkan dekat tangga rumah dia, itu memang anak yang terbiar, dibuang dan sebagainya. Dan biasanya kita pergi buat laporan polis, dan kita boleh cakap biasanya JKM akan ambil anak tu buat pemeriksaan doktor dan sebagainya, dan dia akan tanya, you nak ambil? Selalunya orang akan kata biarlah saya bela, dan akhirnya dia akan melalui proses untuk menjadikan anak angkat. Yang isunya ialah JKM bila dia ambil anak tu, sebab anak tak ada dokumen, dia akan berikan sijil kelahiran. Dan buat masa ini sebelum keputusan kes yang disebut oleh Malini itu tadi, biasanya even anak yang JKM bawa itu, JPN letak tanpa warga negara ataupun belum dipastikan. Yang itu yang bagi saya tidak adilnya, sebab saya selalu sebut anak ni tak adalah jatuh daripada langit, tak adalah dia berenang di lautan sampai kat tepi tangga rumah kita. Tentulah dia lahir di Malaysia, dan kita assume sebab undang-undangnya ada, anak yang dijumpai adalah mengambil kewarganegaraan tempat dia ditemui. Clause tu ada tapi tak digunakan. Bagi saya pelik lah, sebab dirasakan bahawa ni mesti anak pendatang tanpa izin lah dan sebagainya. Kenapa kita mengambil yang negatif, tidak mengambil yang positif? Undang-undang tu dah positif dah. Jadi bila demikian, sekarang ini bila dah ada keputusan ini, anak yang dijumpai itu dah boleh dapat kewarganegaraan mengikut keputusan Mahkamah Persekutuan. Tetapi dalam kategori lain, kita banyak orang Malaysia kadang-kadang pembantu dia, pembantu rumah warga Indonesia ataupun warga Filipina, dia kata dia nak balik dan dia ada anak, dia serahkan kepada tuannya, ataupun dia lari dan tinggalkan anaknya di rumah tuannya. Dan ini bagi saya, kalau ikut definisi itu terbiarlah juga dibiarkan begitu. Tetapi ada juga kes di mana dia
bukan menjual, tetapi dia dalam keadaan terdesak. Dia mungkin tak ada dokumen sendiri, berada di Malaysia tanpa dokumen, dan dia mengandung dan kemudian melahirkan anak. Kadang-kadang itu yang melahirkan anak di tempat-tempat. Kalau dia pergi hospital, alhamdulillah. Tapi bila dia dekat hospital, dia kadang-kadang tinggalkan saja. Ataupun dia cari orang, you nak anak tak, ambil lah anak saya, asalkan saya boleh keluar daripada hospital ini. So kadang-kadang dia keluar, dia beri anak pada you dan dia tinggalkan. Kes-kes macam ni perlu orang yang mengambil anak angkat sedemikian buat laporan polis, daftarkan anak itu. Saya ada beberapa kes di mana dia kata saya bela, saya tolong bela. Tolong bela ni anak tak ada dokumen. Kita rakyat Malaysia ni sangatlah pemurah, tetapi kita mesti ikut prosedur. Saya ingin berterus terang nak tanya Datuk Malini, juga boleh tambah nanti. Ialah mungkin ini dianggap sebagai satu soalan yang cukup sensitif, tapi perlu sebenarnya diwar-warkan. Anak yang lahir disebabkan oleh ataupun berlaku di luar nikah, anak tak sahtara. Apa nasib anak itu sebenarnya? Sekarang ini kebanyakan kes kalau boleh diselamatkan, dia selamatkan. Maknanya dilahirkan. Sekarang kita ada banyak rumah perlindungan, dan anak-anak itu juga biasanya diberikan sebagai anak angkat untuk memberi dia masa depan yang lebih baik. Tetapi ada juga kes sekarang di Malaysia, ibu tu bela dan keluarganya pelihara. Dan kita juga merasakan sebab ada stigma. Di Malaysia ni stigma ni sangat bahaya. Bukan salah anak tu, yang buat masalah tu ibu bapanya. Tetapi sampai ke tahap, terutamanya dalam Islam lah, sebab itu perzinaan. Dan akhirnya bila dia nak kahwin, sampai satu dunia boleh tahu dia anak tak sahtara. Kesiannya nasib anak tu. Bagi saya, kalau dia diberi sebagai anak angkat, kita dah tahu dia automatik oleh hakim. Dan itu bagi saya satu peluang untuk dia mendapat masa depan yang lebih cerah. So anak-anak tak sah taraf ini sebenarnya kalau dia didaftarkan di bawah sebagai anak tak sah taraf dan ada nama ibunya warga negara Malaysia, ada IC, dia dapat kewarganegaraan. Kalau tak didaftarkan langsung? Kalau tak didaftarkan, itu yang JPN letak tidak pasti. Itu masalahnya. So kita nasihatkan, kalau you lahirkan anak tak sah taraf dan you rasa you tak boleh pelihara dia, serah pada JKM dan kemudian bagi semua dokumen supaya dia tahu ini anak orang Malaysia, dan memudahkan proses pengangkatan. Ramai yang nak mengambil anak angkat, dan kalau ada dokumen yang sedemikian, dah tak ada isu kewarganegaraan. Ada banyak kes sekarang ni yang mengambil anak yang memang letak di situ bukan warga negara atau tak pasti, dan mereka ini sedang memohon bawah Seksyen 15 untuk anak ini mendapat kewarganegaraan. Dan prosesnya lama, kadang-kadang minta sekali tak dapat, tu mohon lagi. Dan bagi saya, sampaikan dia tidak bawa anak berjalan, tak pergi ke mana-mana, sebab kanak-kanak kan kadang-kadang dia kata naklah teringinlah nak naik kapal terbang, nak pergi jalan. Anak tak ada dokumen, tidak ada kewarganegaraan, tak. Walaupun ibu bapa angkat itu seorang yang sangat mampu untuk bawa dia pergi berjalan ke luar negara, tetapi tak boleh sebab dia tak ada dokumen, tak ada kewarganegaraan. Dan nak letak warganegara apa sebenarnya anak itu. Jadi kita balik kepada kemaslahatan, kepentingan anak itu tadi. Dan juga dia dah diberikan kepada keluarga angkat, dia diberikan peluang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, maka bagi saya sebaiknya kita beri dia kewarganegaraan itu, sebab masa depan dia akan lebih cerah. Mungkin Puan Malini, dari segi peruntukan undang-undang itu sendiri berkaitan dengan kewarganegaraan ini, apakah ianya perlu dilihat semula secara serius, dan mungkin juga ada perkara-perkara yang perlu diubah suai dengan keadaan terkini sebenarnya? Pandangan Puan Malini. Ya, kalau kita tengok kan dalam semua situasi yang kita ada, dalam attempt to buat discrimination ke, nak punishment ke, semua anak yang dapat. Bukan the cause, bukan the law, tak ada. It's the anak. Okay? And anak tu, dia carry the burden of not to belong, carry that, kalau anak daripada perkahwinan yang tak sah, I hate to use anak luar nikah because it hurts them. It's not fair. Tak sah taraf. And dalam pemerhatian kami, that mental physical maker, dia ada satu timing. Kalau daripada umur 7 sampai 14 tahun tu, dia dalam status dia nak tahu what's the problem with me, why am I different. 14 to 17 tu, the hatred starts coming in, that I am different sebab kesalahan
parents ke, sebab kesalahan perundangan ke, and that hate comes in. And it's not right at all. So it's very important to know that this law boleh diubah sebab in the world daripada 200 lebih negara ni, kita hanya 3 negara yang tak ubah soal ni. Where father cannot pass on citizenship dalam perkahwinan yang tak sah. Hanya 3 negara. So Malaysia is one of them. Kita ada Bahamas dengan Barbados yang belum. So if the rest of the world realise that father should have equal rights to pass on citizenship, why are we still holding on? I still believe marriage institution is important. Marriage registration is important. But do not punish the kid. We shouldn't punish them with the citizenship issue. There must be different way to do it. But why the child? So it's important. Memang kita boleh ubah, and we do have all the safeguards yang kita boleh ubah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Malini. Tentunya setinggi terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Datuk Nur Razia, kerana sudi bersama dengan kita. Mungkin tak banyak masa yang dibincangkan, tapi banyak perkara yang kita sentuh sebenarnya, dan kita harap perbincangan ini mungkin akan mendapat perhatian dari pelbagai pihak, dan kita juga mengharapkan sesuatu yang lebih baik sebenarnya dari segi akta perlembagaan itu sendiri, dalam usaha untuk melihat bahawa masa depan anak tanpa warga negara ini juga sebenarnya adalah merupakan anak-anak kita dalam keluarga Malaysia, dan kita harap mereka juga diberi hak yang saksama seperti keluarga Malaysia yang lain. Itu harapan kita dan juga harapan kami di Ruang Bicara sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan selalulah ingat bahawa kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi.